Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, cikgu akan sambung ulang kaji bab 3 matematik pengguna, simpanan dan pelaburan kredit dan hutang. Okey, untuk video ni cikgu akan sentuh 3 hasil pembelajaran. Yang pertama adalah membanding dan membeza potensi risiko, pulangan dan kecairan, pelbagai jenis simpanan dan pelaburan. Okey. Yang kedua, cikgu akan tunjuk cara mengira purata kos bagi pelaburan saham menggunakan strategi pemurataan kos ringgit dan jelaskan manfaat strategi ini. Okey, yang ketiga, cikgu akan tunjuk satu contoh cara untuk selesaikan masalah yang melibatkan simpanan dan pelaburan. Okey. Okey, so kita teruskan. Okey. Untuk hasil pembelajaran yang pertama, cikgu akan terangkan tentang membanding dan membeza potensi risiko, pulangan dan kecairan, pelbagai jenis simpanan dan pelaburan. Okey, kalau kita sebagai seorang pelabur, first kali sebelum kita melabur, kita kena ambil kira faktor potensi risiko, pulangan dan kecairan, tahap kecairan sesuatu perkara itulah. Perkara yang kita nak labur tu. Okey, so dekat sini ada jadual yang menunjukkan perbandingan pelbagai jenis simpanan dan pelaburan bagi setiap tahap. Okey, dekat sini ada tahap risiko, tahap pulangan dan tahap kecairan. Okey, dekat sini ada juga beberapa jenis pelaburan. Okey, dalam jadual ni ada simpanan tetap, simpanan semasa, saham syarikat, amanah saham dan juga hartanah. Okey, dekat sini awak boleh catatlah bagi yang tak catat lagi. Okey, boleh tengoklah dekat sini cikgu tak terang lebih lah. Awak boleh tengok pada jadual ni dia punya perbezaan dia. Okey, bebas risiko untuk simpanan tetap, simpanan semasa dia bebas risiko. Saham syarikat dia punya tahap risiko dia tinggi. Amanah saham dengan hartanah tahap risiko dia rendah. Okey, untuk tahap pulangan dengan tahap kecairan awak boleh tengoklah ya. Okey, cikgu teruskan pada hasil pembelajaran kedua. Cikgu nak tunjuk cara untuk mengira purata kos bagi pelaburan saham menggunakan strategi pemurataan kos ringgit. Kemudian nak jelaskan manfaat strategi ini. Okey, first kali sebelum kita buat pengiraan, kita kena tahu dulu apa itu strategi pemutaraan ni. Okey, strategi pemutaraan ni adalah satu kaedah pelaburan dalam saham dengan amount yang tetap untuk tempoh tertentu. Okey, sama ada dalam bulanan, suku tahunan ataupun tahunan tanpa ambil kira harga semasa saham itu. Okey, alright. Dekat sini cikgu ada tunjuk manfaat kalau kita guna strategi pemutaraan ni. Okey, yang pertama dia membantu pelabur membeli saham dengan kos purata yang lebih rendah. Okey, so bila kita apabila kita punya kos purata rendah, kita dapat memiliki jumlah unit saham yang lebih banyak dalam tempoh masa pelaburan yang sama berbanding dengan pembelian saham sekaligus. Okey, kita juga dapat kurangkan risiko kerugian. Okey, kalau kita gunakan strategi pemutaraan ni. Okey, so cikgu akan kat sini awak boleh baca juga. Cikgu teruskan pada cara untuk mengira kos purata. Okey, sebelum tu di sini adalah cikgu tunjukkan rumus kos purata yang kamu akan gunakan kalau nak kira kos purata, di mana rumus dia adalah kos purata bersamaan dengan jumlah pelaburan bahagikan dengan bilangan unit saham yang dimiliki. Okey, ingat yang ni? Okey, nampak ke? Okey. Kos purata bersamaan jumlah pelaburan bahagi bilangan unit saham yang dimiliki. Okey. Okey, cikgu teruskan kepada contoh yang pertama dulu. Okey, contoh pertama. Okey, contoh pertama ni dia suruh kita hitung kos purata bagi saham yang dibeli menggunakan strategi pemurataan. Dekat sini dia bagi kita satu jadual. Okey, jadual yang pertama tu kolom pertama tu ditunjukkan bulan, lepas tu jumlah pelaburan, bilangan unit yang dibeli.
Dia suruh kita hitung kos purata kan. Tulis dulu formula kos purata. Sekejap Kos purata bersamaan dengan berapa jumlah pelaburan formula dia bahagikan dengan bilangan unit saham. Okey. Alright. So dekat sini, dekat dalam jadual, macam mana kita nak dapatkan jumlah pelaburan, macam mana kita nak dapatkan bilangan unit saham, kita buat operasi penambahan, kita tambahkan semua ni. Jumlah pelaburan tambahkan, kita akan dapat jumlah dekat sini. Okay, jumlah dia berapa? Yang ni pun sama. Awak tambahkan semua bilangan unit dibeli ni, awak akan dapatkan dia punya bilangan unit saham untuk soalan ni. So, kita tambahkanlah 1000 tambah 1000 tambah 1000 tambah 1000 tambah 1000. Kita akan dapat 6000. Okey? Cikgu terus tulis 6000 lah. Dekat bawah ni, awak kena buat 6, 6, 6 tambah 8, 3, 3. Okey, tambahkan semua ni. Sekejap cikgu tulis. 588 tambah 555 tambah 769 tambah 833. Okey, tekan kalkulator. Tekan kalkulator, awak akan dapat 6000 bahagikan dengan 4244. So, jawapan dia awak akan dapat RM RM1.41 ataupun 1.41 unit. Alright, ini adalah kos purata bagi contoh 1. Okey, mudah je cara dia, penting ingat dia punya formula ni. Alright. Right, kita terus pada contoh kedua. Okey, tengok contoh kedua ni, dia suruh kita hitung kos purata juga bagi saham yang dibeli, gunakan strategi pemurataan. Caranya sama saja macam tadi. Okey. Alright. Tulis dulu formula kos purata. Supaya awak tak terlupalah, tersalah masuk ke apa, jumlah pelaburan bahagikan dengan bilangan unit saham. Okey, dekat sini jumlah pelaburan dia, okey, kita tambahkan semua. Bilangan unit yang dibeli pun kita tambahkan yang semua. Bilangan unit saham yang dimiliki tahu. So awak kena tambahkanlah semua. Alright, dekat sini semua nilai sama, cikgu buat 2500 darabkan dengan 7. Bahagikan dengan ini 1250 tambah 1086 tambah 1041 tambah 13. Alright, 1315 tambah 1470 tambah 1000. Okey, tekan kalkulator. Tekan kalkulator, 2500 darab 7 dapat, awak akan dapat 17500. Okey, yang bawah tu tambahkan 1250, 1086, 1041 tambah 1388 tambah 1315 tambah 1470 tambah 1000. Okey, dapat 8550. Okey, tekan kalkulator nak dapatkan kos purata. Alright, cikgu dapat RM RM2.05. Kos RM2.05 lah ataupun 2.05 unit. Alright, ini adalah jawapan untuk contoh 2. Okey. Teruskan pada contoh ketiga. Okey, contoh ketiga ni dia bagi kita, dia suruh kita cari hitung jumlah dan kos purata seunit saham dalam jadual berikut.
Okey, dia bagi kita belian, pelaburan, harga seunit, bilangan unit saham. Okey, dia suruh kita cari jumlah yang pertama, yang kedua kita cari kos purata. So, first jumlah saham. Okey, macam mana nak dapatkan jumlah saham ni? Di sini. Kenapa cikgu ambil dekat sini? Okey, bila kata jumlah, kita kena tambah kalau semua ni. Bila awak tambahkan semua, awak akan dapat 9,850. Tapi tak perlulah kira sebab dekat dalam soalan ni dia dah bagi. So, dia punya jumlah saham dia adalah sebanyak 9,850 unit. Alright. Soalan kedua, dia suruh kita cari kos purata. Kos purata jumlah pelaburan bahagikan dengan bilangan unit saham. Okey, dekat sini jumlah pelaburan. Kita dah tahu kan dekat sini dia dah bagi 11,450. So masukkan sahaja 11,450 bahagikan dengan jumlah saham dekat sini. Okey, bilangan unit saham dia 9,850. So kita akan dapat, kita tekan kalkulator, awak akan dapat 11,450 bagi 98. Awak akan dapat RM RM1.16 ataupun 1.16 unit. Okey, macam ni cara dia. Okey, mudah. Soalan contoh 3 ni mudah je sebab dia dah bagi dah awak punya jumlah pelaburan dengan bilangan unit saham tu. Okey, kita tengok pada contoh keempat. Okey, contoh keempat sama macam contoh ketiga. Dia suruh kita cari jumlah yang pertama. Yang kedua dia suruh kita cari kos purata. Okey, tapi dekat sini jumlah kita tak tahulah macam mana kan. Bilangan unit saham ni dia tak bagi. Okey, macam mana kita nak dapatkan bilangan unit saham bagi belian 1, belian 2, belian 3, 45 ni. Cara dia, untuk yang pertama ni 3,600 bahagikan dengan 1.50. Okey, so awak akan dapat, tekan kalkulator, 3,600 bahagi 1.5. Awak akan dapat awak akan dapat dekat sini, jap cikgu guna warna merah. Dekat sini 2,400. Okey, di sini pun sama cara dia, 3,400 bahagikan dengan 1.60. Okey, awak akan dapat 3,400 bagi 1.6. 2,125. Okey, untuk belian ketiga 45 ni pun sama cara dia, 3,450 bahagi 1.5. Dapat 2,300. Okey, 3,600 bahagi 1.8. Dapat 2,000. 3,500 bahagi 1.75. Dapat 2,000 juga. Okey, so soalan pertama dia nak jumlah saham. Okey, so 2,400 tambah 2,125 tambah 2,300 tambah 2,000 tambah 2,000. Okey, tekan kalkulator, 2,400 tambah 2,000 2,125 tambah 2,300. Awak dapat RM, jumlah dia adalah RM RM10,825. Oh sorry, bukan ringgit. Jumlah bilangan unit saham dia, awak dapat 10,825 unit. Alright.
So dekat sini 10,825. Okey. So soalan kedua dia suruh kita kira kos purata. Okey, kos purata bersamaan dengan jumlah pelaburan bahagikan dengan bilangan unit saham. Okey, so dekat sini jumlah pelaburan dia kosong. Jadi apa yang awak perlu buat? Buat operasi penambahan. Okey, operasi penambahan. Tambahkan sahaja 3600 tambah 3450 3600 tambah 3500. Okey, awak akan dapat kat sini 17,550. Okey. So, sini awak kena tunjuklah operasi penambahannya supaya awak tak tak tersilap tengok, tak tersilap tekan kalkulator. Kalau awak tulis awak lebih peka lah dengan apa yang awak nampak tu. Okey. 17,550 bahagikan dengan 10,825. Bilangan unit saham ni kita dah dapat So, tekan kalkulator. Kita akan dapat RM kos purata dia RM1.62 ataupun unit. Okey, ini adalah jawapan dia. Alright. Okey. So, settle untuk contoh yang contoh keempat sudah settle. Okey, so kita tengok. Okey, untuk soalan ni, cikgu nak awak buat selepas awak habis tengok video ni, okey? Okey, ini soalan pertama yang awak kena buat. Nanti cikgu akan bagi link Google Form untuk awak hantar jalan kerja awak, boleh? Okey, tolong jawab mudah sahaja. Ni soalan pertama. Ada dalam 4 soalan. Awak kena tengok video ni sampai habis untuk awak jumpa soalan yang saya suruh awak jawab. Okey? Ini soalan pertama. Boleh tengok cara untuk jawab dia. Dapatkan jawapan dia berapa. Okey, snapkan jawapan tu masuk dalam Google Form. Nanti saya akan bagilah link tu. Okey. Okay, kita tengok. Teruskan pada contoh kelima ni. Alright, dekat sini dia suruh kita tentukan pelabur yang bijak berdasarkan situasi berikut. Okey, dekat sini dia kata Syafiq dia melabur RM15,000 dengan membeli saham syarikat Cahaya dengan harga RM3 seunit. Okey, Abu pula menggunakan RM15,000 untuk beli saham syarikat Cahaya berdasarkan jadual di bawah. Okey, dia suruh kita tentukan siapa pelabur yang bijak. Okey, so pertama sekali, cikgu tukar ni dulu. Okey. Kos purata seunit saham. Seunit saham Syafiq adalah dia dah bagi dekat sini RM RM3 seunit. Okey, sekarang ni kita tak tahu Abu punya kos purata kan. So, apa yang kita kena buat? Okey, kita kena carilah kos purata untuk Abu. Okey, kos purata sama dengan jumlah pelaburan bahagikan dengan bilangan unit saham. Okey, so kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, tambahkan semua. Okey. Alright. So dekat sini awak akan dapat 15,000 yang atas bahagikan dengan 5,091. 5,091.
Okey, tekan kalkulator, awak akan dapat kos purata seunit saham Abu adalah RM RM2.95 seunit. Okey, so sekarang ni siapakah pelabur yang bijak? Okey, kalau awak tengok dekat tengok pada manfaat strategi pemutaraan, okey dia kata lagi rendah awak punya kos purata, lagi banyaklah saham yang awak boleh belikan. So dekat sini Abu merupakan, cikgu nak tulis cikgu guna pen lain. Cikgu tulis dekat sini guna pen merah. Okey, dekat sini jawapan dia, siapa yang lebih bijak? Pelabur yang bijak adalah Abu, merupakan pelabur yang bijak. Kerana mengamalkan strategi pemurataan yang membolehkan beliau memiliki bilangan unit saham lebih banyak dan purata harga seunit lebih murah berbanding Syafiq. Tak muat pula cikgu bawa atas. Berbanding Syafiq. Okay. Alright. So, okay, sorry. Okey, untuk contoh 5 ni, pelabur yang bijak adalah Abu sebab dia mengamalkan strategi pemurataan yang membolehkan Abu ni memiliki bilangan unit saham lebih banyak dan purata harga seunit saham dia lebih murah daripada Syafiq. Okey, so cara dia macam ni. Cara jalan kerja jelas kan? Okey, kalau disuruh minta jelaskan, awak bolehlah tulis ayat macam ni. Okey. Alright, untuk soalan ni, ini adalah soalan kedua yang saya nak awak buat dalam kertas. Lepas tu snap, masukkan dalam link Google Form. Okey, ini soalan kedua. Alright, tadi soalan. Okay, ini soalan pertama. Ini soalan kedua. Okey, buat Di sini dia punya soalan ni. Belah sini. Mana dia punya ni? Di sini. Soalan A, soalan B. Okay. Alright, kita teruskan. Okay. Untuk hasil pembelajaran ketiga, cikgu akan terangkan satu cara untuk selesaikan masalah yang melibatkan simpanan dan pelaburan. Satu Okay. Sebab ni ulang kaji je kan, cikgu nak awak ulang kaji balik macam mana nak jawab soalan yang untuk selesai soalan yang melibatkan simpanan dan pelaburan. Okey. Ni contohnya. Alright. Sekejap. Cikgu ambil kertas cikgu. Okey, dekat sini dia kata contoh 6 ni, Encik Effendi, Encik Tam dan Encik Ravin telah bersara dan masing-masing menerima wang persaraan sebanyak RM600,000 daripada syarikat mereka. Okey.
mereka mengambil keputusan untuk melabur dengan menggunakan wang persaraan itu. Berikut menunjukkan cara pelaburan mereka bertiga yang berbeza. Okey, tengok dulu Encik Effendi kat sini. Okay, Encik Effendi dia kata dia beli satu lot kedai di Ipoh dengan harga RM400,000. Okey, dan menerima sewa bulanan sebanyak RM1,200. Wang selebihnya disimpan dalam simpanan tetap dengan kadar faedah 3.5% setahun. Okey. Okay, asalnya Encik Effendi ni ada RM6,000. Okey, 6,000 pula, 600,000. So, sorry. Okey, so dekat sini cikgu dah buatkan kotak, ada pelabur, tahap risiko, ada kecairan, pulangan atas pelaburan, lepas tu nilai pulangan pelaburan lah kita kena kira lah untuk kita tahu cara apa ni, antara mereka bertiga ni siapa yang merupakan pelabur yang bijak. Okey, dekat soalan ni dia nak tentukan siapa pelabur yang bijak. So, kita buat Encik Effendi dulu. Okay, dekat sini pelabur Encik Effendi. Okey, tahap risiko. Dekat sini dia ada beli satu lot kedai, means hartanah lah. Dengan harga 400 dan menerima sewa bulanan sebanyak 1,200. Okay, wang selebihnya disimpan dalam simpanan tetap. So dekat sini ada hartanah, tahap risiko hartanah dan simpanan tetap. Okey, macam mana kita nak tahu tahap risiko dia ni? Awak boleh tengok pada jadual yang awal-awal tu kan. Boleh rujuk pada jadual tu. Okey, dekat sini kalau tahap risiko, hartanah dan simpanan tetap ni, tahap risiko dia adalah rendah. Kalau awak rujuk pada jadual tu, dua-dua tunjuk pada rendah. So, okay, kecairan. Tahap kecairan untuk hartanah, rujuk pada jadual awak tu. Kecairan untuk hartanah rendah. Okay, kemudian simpanan tetap. Simpanan tetap. Tetap. Okay, simpanan tetap dekat tahap kecairan adalah tinggi. Okey. Dekat sini pulangan atas pelaburan. Okey. Miss, ini pulangan atas pelaburan ni dia nak tahulah jumlah pulangan. Okey, sebab kita nak kira ROI ni, formula dia mesti jumlah pulangan bahagikan dengan pelaburan asal, darabkan dengan 100%. So nak tahu dia punya jumlah pulangan dia, kita kena kira dulu sewa bulanan dia. Sewa bulanan. Okay, sewa bulanan dia, okay. Dia kata dekat sini sewa bulanan dia terima sebanyak RM1,200. Okey, so dalam setahun dia akan dapat setahun bersamaan dengan 12 bulan, kita darabkan dengan 1,200. Okey, kita akan dapat RM 14,400. Okey. Okey, ini baru sewa bulanan. Dekat sini dia ada kata wang selebihnya disimpan dalam simpanan tetap. Okey, dengan kadar faedah di sini. Kadar faedah 3.5% setahun. So, sini faedah simpanan tetap. Faedah simpanan tetap. Okey, dekat sini awak kena tukar kepada tempat perpuluhan. Awak kena tukar kepada perpuluhan. So kena bagi 100 lah. So awak akan dapat 0.035 darabkan dengan berapa? Kita kena darabkan dengan 200,000 sebab awalnya asal 600,000 kan duit dia. So dia dekat sini dia dah
beli satu lot kedai dengan harga RM400,000. So lebihannya RM600,000 tolak RM400,000, RM200,000. RM200,000. Okey, awak tekan kalkulator nanti awak akan dapat RM7,000. Cikgu tulis kat sini teruslah. So jumlah pulangan. Jumlah pulangan. Okey, kecil pula tempat. 14,400 tambahkan dengan 7,000. 7,000 ni mana dapat faedah simpanan tetap ni? Kalau awak tekan kalkulator awak akan dapat 7,000. Okey, so total dia 21,400. Okey, so dia punya nilai pulangan pelaburan macam mana? Okey, gunakan formula ROI tu. Okey, jumlah pulangan kita tahu 21,400 bahagikan dengan pelaburan asal. Pelaburan asal adalah 600,000. So 600,000. Okey, tekan kalkulator awak akan dapat 3.57%. Okey. Okey, ini adalah untuk Encik Effendi punya. Okey. Ini adalah nilai pulangan pelaburan untuk Encik Effendi. Okey, so kita tengok pada Encik Tam pula. Right, Encik Tam dia melabur ke semua RM600,000 dalam RM600,000 dalam syarikat cergas dengan membeli saham yang berharga RM3 seunit. Syarikat itu mengumumkan dividen sebanyak 5% pada akhir tahun tersebut. So dekat sini kita tulis Encik Tam. Encik Tam, okay, tahap risiko kat sini dia ada saham lah. Dia buat saham. Okay, kalau tahap risiko untuk saham tinggi. Okay, tahap kecairan untuk saham sederhana. Okay. Alright. Okay, so sekarang ni kena kira dia punya dividen. Kenapa dividen? Sebab kat sini dia labur semua duit dia tu dalam syarikat cergas. Okay, dengan membeli saham harga RM3 seunit. Lepas tu syarikat tu dia bagi dividen sebanyak 5% pada akhir tahun. So dia punya dividen dia, okay, jumlah pulangan dia maksudnya. Dividen tu jumlah pulangan lah. Cikgu tulis dividen lah. Dividen ni adalah duit yang awak dapat selepas melabur pada akhir tahun nanti. So dividen, okay, dividen dekat sini dia bagi 5% kan, 5% darabkan dengan 600,000. 600,000. Okey, awak akan dapat RM 30,000. Okey, sekarang ni nak dapatkan dia punya ROI. Okey, ROI dia mudah je. Dia punya dividen ni 30,000 bahagikan dengan pelaburan asal dia 600,000. 600,000. Okey, tekan kalkulator. Oh, jangan lupa kat sini cikgu atas ni tak darab 100 pula. Ni darab 100. Darab 100%. Sini pun darab 100. Okey. Okey, 3,000 bahagi 600,000 darab 100%, awak akan dapat 5%. Okey. Ini untuk Encik Tam. Okey, kita tengok pada Encik Ravin. Oh, sorry. Okey, Encik Ravin pula. Encik Ravin dia menyimpan 300,000 dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 400. Sorry. Okey. Okey, Encik Ravin dia menyimpan 300,000 dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun dan baki 300,000 digunakan untuk
beli saham syarikat Star dengan harga RM1.50 seunit. Okey. Pada tahun tersebut, syarikat itu isytihar dividen sebanyak 2.5%. Okey, so dekat sini pelabur dia Encik Ravin. Okey, dekat sini dia ada simpanan tetap lah kan, simpanan tetap. Okey, tahap risiko untuk simpanan tetap rendah. Kemudian saham, dia ada main saham dekat sini. Saham tahap risiko tinggi. Okey, dekat sini dia katakan dia menyimpan simpanan tetap. Lepas tu baki tu dia beli saham. So tahap kecairan untuk simpanan tetap, maafkan tulisan cikgu Okay, simpanan tetap dekat sini tahap kecairan dia tinggi. Okey, kemudian saham dia punya tahap kecairan adalah sederhana. Okey, dua kotak ni awak boleh tengok pada jadual yang awal-awal tu. Okey, so sekarang ni nak cari jumlah pulangan. Jumlah pulangan ni macam biasa nak cari faedah simpanan tetap. Faedah simpanan tetap. Tetap sama dengan dekat sini 4% ni tukar pada perpuluhan 0.04 darabkan dengan 300,000. Okey, kita darabkan dengan duit yang disimpan tu. Dia simpan 300,000 kan. So kita darabkanlah untuk dapatkan faedah simpanan tetap tu. Okey, darabkan 0.04 darab dengan 300,000 dapatlah RM 12,000. Okey, kemudian kita cari dividen. Sebab dia main saham kat sini, kena carilah dividen. Okey, dividen sama dengan syarikat tu diisytihar dividen 2.5%. So, kena tukar pada perpuluhan, kita akan dapat 0.0. Sorry. Okey. So dekat sini 0.0 0.025 darabkan dengan 300,000. Okey, sebab dia gunakan RM300,000 baki tu gunakan untuk beli saham. So 300,000 lah dekat sini. Okey, so awak tekan kalkulator awak akan dapat 7,500. Okey, so dekat sini ROI dia, okey, tambahkan jumlah pulangan dia 12,000 tambah 7,500 bahagikan dengan pelaburan asal 600,000. Okey, tekan kalkulator awak akan dapat 3.25%. Alright. Sorry. Hilang lagi pula. Okey, so dekat sini dia nak tahu kan, dekat sini dia nak tahu siapakah pelabur yang bijak. Okey, dekat sini ROI untuk Encik Effendi 3.57%. Encik Tam 5%. Encik Ravin 3.25%. Okey, so awak rasa siapa yang pelabur yang bijak? So pelabur yang bijak adalah Encik Tam kerana pulangan pelaburan ROI beliau adalah tinggi berbanding dengan Encik Effendi dan Encik Ravin. Okey. So untuk soalan ni ini adalah soalan yang ketiga kan? So yang ini adalah soalan yang ketiga yang awak perlu jawab, lepas tu snap masuk dalam Google Form. Tolong buat okey, 3 soalan je. Ni 1. Okey. Ni 2. Ni 3. 3 je. Alright.
Alright. So, itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.